tanpa melengahkan masa, saya menjemput panelis kita yang pertama pada hari ini, Saudari Tija. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Suresh. Selamat petang kepada semua rakan-rakan yang sedang bersama mengikuti forum pada petang ini. So, terima kasih juga sekali lagi kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya menjadi salah satu orang panel untuk buat perkongsian pada petang ini dalam forum ini. So, okey, sebenarnya topik yang diberikan ialah berkenaan dengan rampasan tanah orang asli semasa COVID-19. Tapi apa yang saya ingin ceritakan di sini, saya rasa sebab saya percaya bahawa mungkin ada ramai rakan-rakan yang baru yang kurang faham berkenaan dengan isu tanah orang asli kan. Saya rasa mungkin ada juga yang bertanya-tanya kenapa orang asli ni asyik menuntut tanah saja, dia tak fikir ke soal pendidikan ke, ekonomi di bandar ke dan sebagainya, sebagaimana rakyat Malaysia yang lain. Kan mereka taklah bergantung pada tanah, tapi mereka masih boleh hidup di luar sana. Okey, jadi saya lebih memilih untuk berkongsi kenapa orang asli merasa bahawa menuntut pengiktirafan tanah itu penting bagi orang asli lah. So, saya rasa ini sesuatu yang saya rasa rakan-rakan harus faham ataupun rakyat Malaysia harus faham ya. Pertama sekali saya ingin beritahu ialah orang asli faham bahawa pendidikan itu penting. Bekerja di bandar itu penting. Ada jawatan-jawatan penting di bandar atau di dalam berbagai sektor mengikut pekerjaan moden itu penting bagi orang asli. Orang asli faham itu. Saya secara peribadi pun faham itu. Tapi dari satu aspek, saya walaupun katakanlah saya kalau saya ada pelajaran tinggi, saya ada jawatan yang bagus di dalam kerajaan atau swasta di luar sana, saya tetap akan memperjuangkan atau menuntut pengiktirafan tanah. Kerana pada saya ini adalah satu hak asasi orang asli. Maksudnya orang asli ada hak untuk menuntut tanah ini sebab orang asli telah menduduki tanah yang mana kami tuntut atau wilayah yang kami tuntut itu secara turun-temurun. Lepas itu, kepentingan yang kedua yang juga penting adalah sebab secara keseluruhan kehidupan orang asli atau masyarakat asal itu sangat berdasarkan tanah yang ada. Dari segi sejarah dia, identiti dia, adat budaya dia, kepercayaan dia, amalan hidup harian kami, pengetahuan kami, falsafah hidup kami itu sangat berhubung kait dengan tanah dan alam semula jadi di dalam wilayah yang mana kami duduki secara turun-temurun. Okey. So, perkara yang kedua, adakah jika kami dipindahkan dari tempat asal kami ke satu tempat yang baru, keadaan dia sama? Jawapan dia tidak, dia tak sama. Sebab sejarah dan adat budaya itu yang diturunkan oleh nenek moyang kami itu dia ada hubungan dengan alam tanah dan alam sekitar di mana kami tinggal sejak turun-temurun. Jika sesuatu komuniti orang asli dipindahkan di suatu tempat yang baru, dia punya sistem sudah lain. Walaupun tempat itu mungkin hutan juga, mungkin apalagi lah kalau ianya tak ada alam semula jadi dan sebagainya. Tapi kalau ianya masih hutan pun, hubungan itu sudah lain, keadaan itu sudah lain. So, ini yang mengakibatkan kesan yang banyak terjadi sekarang. Maksudnya kumpulan orang asli yang dipindahkan dari satu kawasan lama ke kawasan yang baru kerana memberi laluan kepada pembangunan, hidup mereka tidak tentu hala. Hidup mereka sosial hidup mereka berubah di mana banyak gejala-gejala buruk berlaku macam penagihan alkohol keterlaluan, penagihan ketum, pengambilan dada dan sebagainya. Sosial hubungan remaja pun tidak terkawal dan sebagainya. So ini adalah akibat dari perpindahan dari tempat asal ke satu kawasan yang baru sebab mereka punya hubungan sistem dengan alam dan tanah mereka itu sudah berubah. So itu sebab orang asli terpaksa ataupun merasakan bahawa menuntut pengiktirafan itu sangat penting. Okey, yang ketiga adalah sudah pasti untuk satu jaminan keselamatan. Bukan sebab walaupun moden bukan semua orang asli sudah
moden ataupun sudah terima untuk hidup atau bekerja di luar sana. Tidak. Mungkin anak-anak kami ada yang sudah sedialah, tapi saya nampak kesediaan yang nampak itu hanya 30 atau 20% sahaja yang anak-anak orang asli sanggup keluar dari kampung bekerja di bandar. Tapi itu pun last-last mereka akan balik kampung juga. Tetapi 70% orang asli masih nak tinggal di kampung. Memang masih rasa selesa di kampung, selamat di kampung. So pengiktirafan ada satu jaminan. So sejauh ini, adakah tuntutan orang asli selama ini diterima? Maksudnya tuntutan pengiktirafan tanah ini diterima. Jawapan dia tidak diterima, masih diabaikan, tidak serius. Banyak pihak, terutama kerajaan lah yang menjadi pihak berkuasa yang ada kuasa untuk memberi pengiktirafan ini, masih tidak serius dalam hal memberi pengiktirafan tanah ini kepada orang asli. Masih banyak usaha-usaha yang mana menunjukkan bahawa perlahan-lahan orang asli harus mengubah pandangan, mengubah fikiran supaya menerima kehidupan seperti orang luar, iaitu tidak lagi bergantung pada tanah, tidak lagi bergantung pada sumber alam, tak lagi mementingkan hubungan keagamaan atau kepercayaan atau adat resam atau budaya kami dengan hutan. Memang usaha-usaha menghala ke arah itu sangat jelas, memang wujud. Itu sebab macam tuntutan pengiktirafan tanah ini kelihatannya dilengah-lengahkan, diputar belit dan sebagainya. Okay. Tapi adakah pengiktirafan itu diberi juga? Okay, katakanlah soalan begitu masih wujud. Saya kata okey ada, tapi dalam maksud yang diterjemahkan lain. Maksudnya, okey, sekarang ini kita dengarlah tahun-tahun lepas kerajaan Selangor, dulu-dulu kerajaan Perak memberi pengiktirafan tanah. Tapi tanah yang diiktiraf itu adakah mengikut tuntutan orang asli? Sebab sejauh mana yang saya tahu, bukan semua pengiktirafan tanah yang diberi untuk satu-satu komuniti itu mengikut tuntutan orang asli. Ada yang hanya penempatan sahaja, ada yang melibatkan penempatan dengan sedikit kebun getah tapi tidak melibatkan hutan. So, ini jawapan dari pihak kerajaan. Sedangkan kes-kes tuntutan tanah di mahkamah oleh orang asli itu sudah banyak, dan kes-kes ini sebenarnya lebih banyak menang daripada kalah. Saya rasa kalah tidak sampai berapa kes sahaja, 5-4 kes yang kalah, tapi kebanyakannya menang kes. Dan memang mahkamah sendiri telah mengakui bahawa status tanah orang asli walaupun tak bergeran, dia sama statusnya dengan tanah yang bergeran. Maksudnya mahkamah mengakui bahawa orang asli memang ada hak sebab mereka telah turun-temurun tinggal di sesuatu kawasan, dan adat ataupun hukum adat orang asli mentadbir wilayah kami ini telah wujud sebelum perlembagaan negara dicipta, sebelum undang-undang atau akta-akta tanah diwujudkan. Kita sudah ada akta, ada undang-undang, ada perlembagaan sendiri dalam mengurus takbir kehidupan atau tanah wilayah adat kami lah. So, mahkamah mengakui perkara ini, tapi nampaknya kerajaan masih tidak mengambil perhatian serius untuk mengambil keputusan-keputusan mahkamah yang menang ini untuk dijadikan salah satu akta baru tanah orang asli, untuk melindungi tanah orang asli. Okey. Kesan atas pengabaian. Okey. Ini menjurus kepada soalan adakah rampasan tanah orang asli semasa COVID-19 ya. So, yang ketiga ini, kesan atas pengabaian ataupun ketidakpengiktirafan tanah orang asli ini sudah berlangsung begitu lama, bukan hanya semasa COVID-19. Semasa COVID-19 berjalan, pencerobohan tanah orang asli ini sebenarnya bukan ketika COVID-19, tetapi ia berjalan disebabkan kelulusan pengambilan tanah itu telah berlaku sebelum COVID-19. Contohnya ya macam pembalakan yang berlaku di Ulu Groh sekarang. Kelulusan yang diberi itu 2016, tetapi dikerjakan pada 2021 nih, dari bulan 2, bulan 3, bulan 9, macam itulah dia berjalan. Ketika COVID-19 dia berjalan. Tapi bukan pencerobohan itu ketika ini, ia telah diberi kelulusan tahun-tahun yang lepas. So, sebelum COVID-19, okay, dan pada masa akan datang, saya rasa pencerobohan tanah, pengambilan tanah, perampasan tanah orang asli, dan tanah orang asli menjadi target pihak-pihak, berbagai pihak di luar sana yang untuk mengambil hasil akan berterusan dan sedang berterusan. Dan
kerana tiada pengiktirafan, kerana tiada akta yang betul-betul boleh menjamin, kerana pengabaian kemenangan kes-kes mahkamah, maka perampasan tanah orang asli ini atau pencerobohan tanah wilayah orang asli ini akan berterusan dan sedang berterusan. So banyak kampung yang sebelum COVID-19 pun sudah hilang hutan mereka, sudah hilang sumber ekonomi mereka, malah kuburan pun disodok, okay? Apa yang mereka tanam pun ditolak dan sebagainya. So kes-kes ini ada yang naik ke mahkamah, ada yang belum naik ke mahkamah dan masih terkapai-kapai di bawah lah. So itu kesan yang berlaku. So pada masa akan datang kalau terus tidak dipedulikan, maka saya rasa orang asli mahu atau tidak akan menjadi pelarian lah, akan menjadi satu kelompok komuniti yang kucak-kacir, yang terkapai-kapai, sebabnya bukan semua anak-anak orang asli ini ada kerja di bandar, boleh survive di bandar, boleh mampu beli rumah di bandar atau menyewa di bandar dan bawa keluarga. Tidak, tak semua. Lepas itu, kalaupun ada tapak rumah diberi oleh kerajaan pun, itu pun bukan satu jaminan mereka boleh hidup dengan selesa lah. Maksudnya hidup itu boleh hidup lah. Mungkin boleh cari makan lah semampu yang mungkin. Tapi bukan satu kehidupan yang memberi ketenangan jiwa lah. Kehidupan yang menjadi impian atau keinginan orang asli lah. So itu saya, setakat ini sajalah saya rasa perkongsian saya. Saya tak nak cerita banyak, nanti Yusri pun akan sambung pula. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Tija untuk perkongsian apa yang sedang berlaku dengan masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia, isu wilayah adat, tanah adat orang asli.